Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita sambung kembali pengajian kitab kita dan kita menggunakan kitab Barumazi jilid yang pertama. Kita masuk kepada muka surat yang ke-251. Kita sambung pada bab fil mashi 'alal khuffaini a'lahu wa asfalahu. Ini bab pada menyatakan sapu atas dua kasut sebelah atas dan bawahnya. Dia menceritakan tentang kaifiat menyapu khuf. Adakah mesti dibasuh atas sahaja, disapu atas dan juga bawah, ataupun salah satu daripada kedua-duanya. Namun tuan-tuan, kesimpulan daripada hukum ini dalam mazhab kita Syafi'i, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengharuskan, yakni membolehkan menyapu khuf pada dua bahagian, atas dan juga bawah. Itu mazhab kita Syafi'i masyhur dalam mazhab kita. Kemudian yang kedua, di sisi Imam Malik, dalam mazhab Maliki ataupun di sisi Imam Malik, wajib membasuh kedua-dua. Manakala sapu khuf tu, bahagian atas pun kena sapu, bahagian bawah pun kena sapu. Dan juga di sisi Imam Abu Hanifah, di sisi mazhab Hanafi, wajib disapu bahagian atas sahaja. Bahagian bawah tak perlu untuk sapu. Dalam mazhab kita Syafi'i dua-dua boleh. Atas boleh, bawah boleh. Dalam mazhab Hanafi ataupun di sisi Imam Abu Hanifah, wajib bahagian atas sahaja. Itu konklusi daripada bab ini. Baik. Kita masuk pada masalah 371. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula menyapu dua kasut, yang kita panggil khuf, ganti membasuhnya pada wudu itu telah dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi akan kelakuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni menyapu, demikian bunyi hadisnya. An Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha 'ala al-khuf wa asfalah. Diriwayatkan daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyapu ia akan sebelah atas kasutnya dan sebelah bawahnya. Jadi sapu dua lah, bahagian atas khuf dengan bahagian bawah. Sebab dalam hadis yang kita baca dulu, sapu khuf ni a'la ni bahagian atas. Dalam hadis Mughirah bin Syu'bah ni, kata Mughirah bin Syu'bah, Nabi juga menyapu bahagian bawah. Bahagian bawah. Betul kita sebut tadi dalam mazhab Maliki, kedua-duanya kena sapu. Bahagian atas kena sapu, bahagian bawah kena sapu. Dalam mazhab kita Syafi'i, yang wajibnya bahagian atas.
Sunat untuk sapu bahagian bawah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah kita sebut tadi, wajib bahagian atas. Kalau sapu bahagian bawah, di sisi Imam Abu Hanifah tak sah. Tak sah. Ini daripada hadis ini yang kita, daripada hadis difahami oleh para ulama. Baik. Dan hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani, tuan-tuan, dia adalah ikhtisar, ringkasan daripada Al-Um. Dia ada Mukhtasar Muzani, dan dia ada Mukhtasar Al-Buwaiti. Daripada dua kitab ni, tuan-tuan, lahir kitab-kitab mazhab Syafi'i yang lain. Sebab kitab Imam Syafi'i ni, kitab dia Al-Um. Al-Um, daripada Al-Um ni pecah dua. Mukhtasar Muzani dengan Mukhtasar Buwaiti. Daripada Mukhtasar Muzani ni pecah sampailah kitab-kitab mazhab Syafi'i yang lain. Tu baik. Masalah 372. Menyapu atas dan bawah kasut dan hukumnya. Kata Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi, dan seperti di dalam hadis dalam masa 371 itulah perkataan ketiadaan seorang pun daripada sahabat-sahabat Nabi SAW dan tabi'in. Dengan dialah perkataan Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ishaq. Ishaq di sini bin Rahuyah, guru kepada Imam Al-Bukhari. Dia sunat bahawa menyapu sebelah atasnya yang menutup bagi belakang kaki semuanya, dan sunat bahawa menyapu bawah kakinya memanjangnya. Jadi sapulah bahagian atas tu. Kita sapu bahagian atas. Lagi dia akan tunjuk kaifiat. Macam mana kalau orang pakai khuf, dia nak sapu atas, dia nak sapu bawah. Selalu kita sapu lagu tu, ni kaki kita sapu lagu tu. Itu secara yang wajibnya. Sapu macam tu saja. Atas khuf. Baik. Masalah 373 ni kaifiat. Bagaimanakah kaifiat sapu khuf ataupun sapu kaki itu? Kata Imam Qustalani rahimahullah, dan bermula kaifiat menyapu kaki yang akmal, mana yang sempurna, iaitu yang pertama, dihantarkan tangan kiri di bawah tumit dan tangan kanan di atas belakang kaki dari hujung jarinya. Macam ni. Ni tapak kaki kita. Ni kaki kita kan. So tangan kanan kita letak macam ni. Tangan kiri kita letak bawah tumit tu. Sapu silang dia panggil. Jadi kaki kita kan. Tangan kita sini, tangan kanan sini, tangan kiri sini. Sapu lagu tu. Kalau kita nak sapu dua arah, kalau kita nak sapu satu arahnya macam tu je. Selesai. Dah cukup dah. Cuma dalam mazhab kita Syafi'i, menurut Imam Al-Qustalani, juga dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i, kita letak tangan kanan kita dekat hujung jari kaki, dan tangan kiri dekat tumit. Kemudian sapu serentak. Gitu. Tu kalau kita nak sapu khuf daripada dua-dua arah. Atas dan juga arah bawah. Baik, itu yang pertama. Kemudian tangan kanan itu menyapu ikut terus ke tulang kering. Jadi dah. Macam tu. Dan tangan kiri menyapu terus ke hujung jari. Hal keadaannya renggangkan segala anak jari tangan. Kita renggang lagu tu. Macam tu, macam tu sapu. Itu yang kedua lah kaifiat ni. Baik. Itu dua kaifiat. Kalau kita nak basuh daripada arah atas dan juga arah bawah, disilangkan. Dan bagi orang yang pakai khuf. Pakai khuf ni tuan-tuan, termasuk kalau kita pakai kasut. Kasut jenis kulit tu. Kita masuk hutan, askar ke, polis ke, operasi kan, pakai kasut kulit dia tu. So itu pun dipanggil khuf. Dipanggil khuf. Apa saja kasut kulit menutup bahagian depan dan juga belakang, kemudian dia memanjang melebihi daripada buku lali, tu dipanggil khuf. Dipanggil khuf. Jadi kalau orang contoh macam askar, dia masuk operasi dalam hutan, kasut tu dia bukan senang nak tanggal. Dia payah nak kena ikat ke apa ke. Jadi boleh tak pakai hukum khuf? Hukumnya harus. Boleh pakai hukum khuf. Khuf ni dulu, tuan-tuan, dulu orang pakai khuf ni, dia macam stokin. Dia pakai khuf, kemudian dekat luar tu dia pakai kasut. Orang Arab. Jadi kalau dia musafir, dia nak pergi berperang, dia akan pakai hal tu. Cuma syarat dalam mazhab kita Syafi'i, dia tambah mesti kulit.
Dan juga dia tak boleh koyak. Sebab tu kita tak, dalam mazhab kita Syafi'i, stokin dia bukan khuf. Stokin. Walaupun kita pakai stokin bola kan sampai ke atas, sampai ke lutut tu. Adakah dia khuf? Tak. Sebab apa? Sebab dia kain. Materialnya daripada kain. Mazhab Syafi'i dia letak syarat material dia mesti kulit. Bahasa mudahnya, tak boleh masuk air. Kalau PVC tak apa. PVC yang jenis waterproof, tak boleh masuk air. Tu tak apa. Syarat dia jangan masuk air. Tak kira lah kulit ke, PVC ke, ataupun bahan kimia yang lain. Syarat dia mesti tak masuk air. Itu dalam mazhab kita Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi, dia panggil jarub. Nanti dia ada bab berkenaan dengan sapu atas khuf dan sapu di atas stokin. Ada bahan hadis dia tu. Cuma dalam mazhab kita Syafi'i tak pakai hal tu. Dalam kita Syafi'i dia tak benarkan pakai stokin. Sapu atas stokin tak boleh. Sebab apa? Stokin dia kain, materialnya daripada kain dan dia jerat air. Sebab kita pakai khuf ni tuan-tuan, antara sebab masyaqqah, antara ilah, antara sebab kenapa disuruh sapu atas khuf, sebab masyaqqah. Masyaqqah ni kepayahan. Macam musafir kan. Kenapa ada jamak dan kasar? Atas nama masyaqqah tu. Atas nama kepayahan, antara ilahnya tu atas nama sebab apa? Kepayahan. Dari bila mana ada payah, Islam datang dia mudahkan. Tu macam orang atas nama azimah, atas nama wajib kena buat sembahyang, kena berdiri betul. Berdiri betul. Tapi bagi orang yang keuzuran, dia ada masyaqqah, dia ada kepayahan untuk berdiri, maka dia dibenarkan untuk duduk. Betul, dalam usul fiqh dia ada azimah, dia ada rukhsah. Macam tadi kalau azimah tu sembahyang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Ada kalanya Allah ringankan kita dengan ada sembahyang jamak dan juga qasar. Itu dia panggil rukhsah. Antaranya isu sapu khuf. Sapu khuf ni antara kebenaran yang diberikan dalam agama kita, dia tak perlu tangan kasut untuk basuh kaki. Itu dia panggil masalah khuf. Tapi orang Melayu kita jangan pakai lah. Tapi kalau masa saya mengaji dulu, memang kalau musim sejuk kita akan pakai khuf. Sebab bahan siapa-siapa lah tuan-tuan, pergilah mana-mana pun negara yang sejuk ni, satu je kita tak tahan kaki. Badan tak apa, kaki tu kita tak tahan. Sebab dia, wallahu a'lam, Allah Ta'ala jadikan tubuh badan kita ni macam mana, tapi bahagian kaki tu dia sensitif. Ambil wuduk muka tak apa, tangan tak apa, sapu kepala tak apa. Lagi kalau basuh kaki tu, habis basuh kaki badan akan menggeletak. Kalau sejuk sangat. Jadi oleh kerana ada keringanan, ada rukhsah, pakai khuf. Jadi kalau kita ambil waktu zuhur, wuduk macam biasa, basuh kaki, asar lagi, sapu di atas khuf tu. Tak payah tanggal ada khuf. Dia nak mudahkan kita untuk beribadat. Baik. Maka tiada sunat meratainya dengan sapu. Maksud apa dia? Tak disunatkan untuk kita sapu macam tu. Macam tu. Kalau wuduk kena meratai. Mana kalau kita ambil wuduk tu, seluruh tubuh kita kena rata air. Itu mazhab Syafi'i. Tak perlu gosok tak apa. Yang kita masuk dalam air kan, apa, kita buka paip kita gosok macam tu. Hak tu sunat dalam mazhab kita. Yang sunatnya, yang wajibnya rata air. Malah kalau tangan kita ni ada apa, ada seletip ke, ada sisi ikan ke, tu semua benda menghalang air. Benda menghalang air. Macam pen kan. Pen, dakwat pen tu. Dia dakwat ni dia ada dua. Yang pertama yang menghalang air, yang kedua tidak menghalang air. Macam mana nak tahu dakwat pen tu dia halang air ataupun tak halang air? Kalau kena kat tangan kita tu, dakwat tu, kita kikih lagu tu, dia pudar, warna dakwat tu makin kurang. Hatu maknanya dakwat tu tak menghalang air. Tapi kalau kena kat tangan kita duk tonyoh, dakwat macam tu juga, tak berubah, dia tak pudar, maka dakwat tu menghalang air.
Maka kalau dakwat tu menghalang air, wajib dihilangkan dakwat tu dulu. Wajib hilang. Buatlah bubuh dengan tina ke apa saja benda-benda yang lain, kita gosok dengan sabun ke sampai dihilang, baru ambil uduk. Kalau ambil uduk saja, dakwat dua ada, dan dakwat tu dakwat yang menghalang air, maka uduk tidak sah. Tidak sah. Dimaafkan bagi mereka yang kerja mengecat. Kerja dia tu kerja cat rumah. Bukan macam kita setahun sekali cat. Hak ni yang kerja dia memang cat rumah. Kerja dia cat rumah ya. Cat yang menitik tu kena sini. Dia nak sembahyang, hak tu dimaafkan oleh syarak. Sama juga macam orang yang kerja sembelih kambing, sembelih lembu dekat rumah sembelihan kan. Pakaian dia tu. Antara dalam masalah bab najasah al-ma'fuat, antara najis yang dimaafkan oleh syarak adalah bagi mereka yang kerja di rumah sembelihan. Macam kita bukan kerja rumah sembelihan, kita sembelih juga setahun sekali. Itu pun tersilap potong. Ni mereka ni kerja hari-hari, mengadap lembu, mengadap kambing. So darah kambing, darah lembu yang kena baju tu boleh tak dia bawa pergi semayang? Dalam mazhab kita Syafi'i, dia termasuk di antara golongan, termasuk di antara an-najasatu al-ma'fuwat. Apa najasatu ma'fuwat? Najis yang dimaafkan oleh syarak. Antaranya mereka yang kerja bergelumang dengan benda tu, dengan darah ni. Contoh yang kerja dekat rumah sembelihan, baju dia berdarah, zuhur dah masuk. Ni lembu ni nak potong banyak lagi ni. Dia nak pergi mandilah lagi, nak pergi ambil wudu, nak pergi tukar baju, jadi payah. Dia dibenarkan untuk solat dengan baju tu, walaupun baju tu penuh darah. Sah tak sembahyang dia? Sah. Sebab apa? Sebab dia dimaafkan dalam masalah tersebut. Hanya mereka yang kerja tu je. Tapi kalau kita gotong royong bulan hari raya korban, kita ada sukarelawan kita, ada lebih kurang 20 orang, duk sembelih lembu, duk lapar lembu berdarah baju kita. Main masjid pakai baju tu, semayang, sah semayang? Tak sah. Sebab apa? Sebab bukan kerja dia. Bukan kerja dia sebagai satu orang pemotong kambing, pemotong lembu. Dia hanya buat tu sebagai sukarelawan, bukan pekerjaan kebiasaan. Jadi benda-benda ni tuan-tuan dimaafkan oleh termasuk tukang cat tu. Dia duk cat, ataupun kita duk cat rumah kan, duk cat rumah. Kita cat ni, cat tu terpercik, adalah kena titik-titik halus tu. Hak tu pun dimaafkan oleh syarak. Yang tak boleh kalau cat kita kena badan kita, setumpuk sini, hak tu kena hilang dululah. Kalau nak ambil wuduk, itu kena hilang sebab cat dia menghalang air. Jadi kalau kita ambil wuduk, wajib merata. Merata ni bukan syarat gosok. Contoh macam kolah, kita celup tangan kita dalam air tu, celup lagu tu, rata semua kena air, sah. Tak perlu gosok. Sebab gosok dalam mazhab kita Syafi'i sunat saja, bukan wajib. Yang sunat gosok ni mazhab Maliki. Mazhab Maliki sunat, wajib gosok. So, kalau dia celup-celup lagu tu di sisi mazhab Maliki tidak sah. Tak sah. Dalam mazhab kita Syafi'i wajib rata, sunat gosok. Gosok tangan kita lagu tu, gosok lagu tu. Tapi syarat dia mesti rata. Tu dia kata tu, maka tak sunat meratai dengan sapu, dengan maksud pada tak sunat meratai dengan sapu khuf. Manakala kita ni kaki kita sapu lagu tu ya. Tak payah nak sapu macam tu, gosok, tak payah. Dia macam tayamum. Tayamum pun sama juga. Kita tepuk macam tu ya, selesai. Tak payah gosok. Tak diwajib pun gosok. Kalau gosok ni tu kan calor muka. Sebab debu kan, dia debu tanah, dia ada pasir-pasir tu. Tangan sama macam tu ya. Cukup. Walaupun ada bahagian-bahagian ni tak kena kan, contoh tanah tu tak kena, macam tu ya. Pun tu. Itu dah selesai. Itu kalau tayamum. Kalau air ataupun kita berwuduk, wajib meratai. Baik.
Dan makruh pula mengulang-ulanginya. Dan begitu juga makruh membasuh kasutnya. Maksudnya apa? Sapu khuf jangan ulang 3 kali. Sekali saja cukup. Sapu tu. Cukup. Sama macam tayamum. Tayamum pun tak disunatkan 2 kali, tak disunatkan 3 kali. Sama juga dengan sapu khuf. Hanya wajib tu sekali je. Tak disunatkan 2, tak disunatkan 3. Beza kalau kita kalau kita berwuduk. Kalau berwuduk sunat 2 kali, sunat 3 kali. 4 kali basuh makruh. Membazir dia panggil. Tuan basuh kita. Baik. Ataupun kita basuh kasut. Kita dah pakai khuf, kita buka air, kita lalukan air kat kasut kita, pun sama juga. Sah. Cuma perbuatan tu makruh. Baik. Dan jikalau meletak seseorang akan tangannya yang basah dengan tiada dijalan atau dititikkan air atasnya, nescaya memadailah. Maksudnya pada ni kaki dia, tangan dia basah, dia letak lagu tu je. Cukup lah, sah. Walaupun dia tak lalu macam tu. Sunat dilalukan macam tu. Tapi ni dia celuk tangan dia dalam air, dia letak atas kaki dia lagu tu. Sudah memadai. Walaupun dia tak jalankan macam tu. Tu dia panggil sapu, dia panggil masah. Macam kepala kan. Kita ambil uduk, celuk tangan kita, letak lagu tu je. Sah tak? Sah. Kepala tak apa. Cumanya sunat lah tuan-tuan kalau kita sapu kepala ni. Hatta Imam Syafi'i pun sebut benda yang sama. Dia jadi khilaf ulama pada kalimah wamsahu biru'usikum. Kalimah ba di situ. Adakah biru'usikum ni makna sebahagian kepala, separuh kepala, ataupun ada berapa bilangan? Dalam mazhab kita Syafi'i, biru'usikum dengan maksudnya 3 helai rambut. Nak kata sikit je sapu kepala ni. Mana kalau kita pakai kopiah macam ni tuan-tuan. Pakai kopiah lagu ni. Kita selok kopiah kita atas, ambil air, letak macam tu je. Sah dah sapu kepala tu. Sah dah. Cuma yang paling akmal, yang paling sempurna, dan itulah sunnah Nabi SAW. Nabi akan sapu lagu tu ke belakang, kemudian tarik ke depan. Itulah yang paling sunnahnya. Dan itulah yang Imam Syafi'i sebut di dalam dalam kitab beliau. Sebut. Boleh je ambil tempek lagu tu, ambil tempek lagu tu, ambil tempek lagu tu. Ataupun kita malas ni tuan-tuan, ambil pen, celup dalam air tu, buat itu. Tu, cukup lah. Tu memang malas sungguh tu. Memang habis malas lah tu, tak larat dah. Tak itu. Sah. Cuma kita nak sebut afdaliyah. Yang sunnah Nabi SAW ambil, celup tangan, sapu. Daripada belakang, kemudian patah balik ke depan. Bagi yang ada rambut, yang botak licin tak payah patah dah. Sekali je. Cukup. Sebab apa? Kalau patah pun tak ada maksud. Dia yang patah ni tu sebab nak bagi atas tu kena air, kemudian patah ke belakang tu, bagi bawah tu pula kena air. Tapi kepala dia dah botak. Botak pula, botak licin pula. Tali je. Termasuk muslimat. Termasuk orang perempuan. Dan sunnah ni dua-dua, muslimin dan muslimat. Mukminin, mukminat tu. Dua-dua jantina, muslimin, muslimat. Mukminin, mukminat tu. Dua-dua. Kami panjang ustaz, berhupi rambut panjang pun. Bawa balik belakang tu. Tu sunat dia. Antara hikmahnya apa tuan-tuan, ni bukan yang berhadis. Cuma petua para ulama, antara benda yang untuk mengelak daripada penyakit nyanyuk, ataupun otak kita ni makin lama tu makin dah kurang fungsi dia tu, adalah dengan kelebihan fadail, kelebihan sapu kepala macam tu. Kita buat itu. Dia bukan daripada hadis, cuma tajribah. Tajribah ni pengalaman para ulama mendapati dengan menyapu kepala macam tu, dia akan menyebabkan kita ni tidak nyanyuk. Dan memang ada dalam hadis Nabi SAW, antara doa Nabi minta kepada Allah dihindari daripada penyakit nyanyuk ni. Penyakit nyanyuk.
Iaitu antara doa Nabi dan antara kelebihan ataupun fadilat kita sapu kepala lagu tu, antaranya untuk menghilangkan penyakit nyanyuk bila mana kita dah semakin berusia. Itu antara fadail. Dia tak ada dalam hadis. Tarilah tuan-tuan, dalam hadis tak akan jumpa. Cuma dia panggil tajrib. Tajrib maknanya satu kajian, satu pendapatan daripada para ulama mendapati perkara tersebut ada mujarab dia. Baik, habis. Kemudian dan tiadalah memadai sapu bawah kaki dan tumit sahaja atas yang mazhab. Maksudnya apa dia? Tak memadai, tak sah. Kita sapu mana? Sapu bawah. Atas tak sapu. Sedangkan yang mestinya sapu atas. Dan mazhab kita Syafi'i pun sebut benda sama. Sapu atas. Dalam mazhab kita Syafi'i sapu atas. Sunat sapu bawah. Yang wajibnya sapu atas. Tapi tak dia sapu bawah. Memadai tak? Di sisi mazhab tak memadai. Tak memadai mana tidak sah. Kerana apa? Kerana tiada datang hadis ringkas seperti yang demikian itu, sebagaimana datangnya memadakan sapu atas sahaja. Maksudnya apa? Tak ada riwayat yang mengatakan sapu khu ni bahagian bawah sahaja. Tak ada. Yang ada dua riwayat, sapu atas ataupun sunat sapu bawah. Tapi bila mana kita pakai khuf, kita sapu bawah saja, dalam mazhab tak sah. Sebab apa? Sebab hadis suruh sapu atas. Sunat sapu dua-dua, atas dan juga bawah. Bawah tu sunat untuk sapu. Jadi kita sapulah bahagian bawah. Tapi yang wajibnya atas. Bawah tu sunat. Tiba-tiba kita sapu bawah, atas kita tak sapu. Maka dalam mazhab kita tidak dikira sah. Sebab apa? Sebab tiada datang hadis yang cerita benda tersebut. Baik. Dan tiadalah harus sapu atasnya pada mandi wajib dan mandi sunat sebagaimana yang dinakalkan akan dia dalam syarah Al-Muhazzab. Dan tiada harus sapu atasnya, atas khuf tu pada mandi wajib. Sebab mandi wajib kita kena buka khuf. Mandi wajib kena buka khuf. Sebab apa? Dia kena basuh kaki macam biasa. Sebab tu mandi wajib tu ataupun kita panggil berhadas besar, dia mematalkan khuf. Katalah malam tu, minta maaf sebut, dia berjima', maka khuf dia batal. Sebab besok pagi tu dia kena mandi, dia kena buka khuf. Dia tak ada sapu je atas khuf, tak boleh. Dia kena buka khuf, mandi macam biasa, kemudian nak sembahyang subuh tu ambil uduk macam biasa, pakai balik khuf. Tu maksud dia. Baik. Maka dapatlah kehasilan menyapu itu, iaitu wajib pada mazhab kita Syafi'i, melalukan tangan basah atasnya dan tiadalah bawahnya. Dan wajib pada mazhab Maliki rata semua sebelah atasnya, melainkan tapaknya itu maka sunat jua. Tu dalam mazhab kita Syafi'i, sunat wajib kita lalukan air atas khuf kita tu. Dan dalam mazhab Maliki, semua atas tu pun wajib dan tak disunatkan untuk belah bawah. Itu dalam mazhab Maliki. Tak apalah, mazhab kita Syafi'i seperti mana yang sudah diketahui. Baik, habis dalam masalah tersebut. Kemudian bab yang ke-73. Bab ma jaa fil masih ala khufain zahirihima. Baik. Bab pada menyatakan sapu atas dua kasut zahir kedua-duanya. Apa makna zahir? Zahirihima, zahir tu dengan mana apa? Bahagian atas. Bahagian atas. Jadi inilah hadis yang cerita tentang sapu khuf bahagian atas. Baik. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi akan hukum menyapu yang zahir, yakni di luar dua kasut, dengan hadis satu riwayat an Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala al-khuffaini 'ala zahirihima. Diriwayatkan daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, katanya, telah aku lihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu ia atas dua kasut zahir keduanya, tiadalah di dalam keduanya. Dan kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis Al-Mughirah bin Syu'bah ini ialah hadis yang hasan lagi sahih. Dan katanya lagi,
Dan tiadalah kami ketahui akan seseorang yang menyebut daripada Urwah, daripada Al-Mughirah atas menyapu zahir keduanya, lain daripada Abdul Rahman bin Abi Zina. Ini cerita sanad lah. Kata Imam At-Tirmizi, tak ada siapa yang meruwayatkan hadis daripada Urwah, daripada Zubair, daripada Mughirah bin Syu'bah, melainkan ada satu orang je, Abi Zinad. Abi Zinad ni perawi lah, perawi hadis. Dia ada saja yang ruwayatkan hadis ni daripada Urwah, daripada Mughirah bin Syu'bah, berkenaan dengan Nabi SAW sapu khuf atas zahir tu. Itu maksud dia. Baik, habis. Masa 375. Menyapu kasut zahirnya dan hukumnya. Kata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dan ialah yakni sebagaimana pada hadis dalam masalah 374 itulah perkataan yang bukan daripada seorang daripada ahlul ilmi, dan dengan dialah berkata Imam Sufyan Al-Thawri dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan kata Al-Imam Al-Muzani, ini murid kanan Al-Imam Syafi'i di mana? Di Mesir. Kata dia telah berkata Imam Syafi'i, maka jika menyapu seseorang atas batin khuf, yakni sapu di dalam kasut, dan meninggalkan ia akan sapu luarnya, nescaya kembalilah sapu. Dan jika ia menyapu, dan jika menyapu ia di luarnya dan tinggal sebelah dalamnya, nescaya memadailah akan dia. Dan sebagaimana mendatang ia dengan sapunya atas belakang kaki dengan sekalian tangan atau setengahnya, nescaya memadailah akan dia, dan tiadalah memadai dengan tepi-tepinya. Jadi apa maksud Imam Asy-Syafi'i? Kata Al-Muzani, murid Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, bagi mereka yang sapu bahagian batin bawah, contoh dia sapu khuf bahagian bawah, kata Imam Syafi'i tak memadai, wajib dia sapu balik bahagian atas. Maksudnya kalau dia sapu bahagian bawah khuf, di sisi Imam Syafi'i tak sah sapuan tu. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau dia sapu-sapu bahagian tepi, contoh ni kaki dia, dia sapu tepi ni ya, kanan dengan kiri ni, kata Imam Syafi'i, hatu tak memadai juga. Maksudnya apa? Tidak sah. Mesti sapu bahagian atas. Itulah daripada hadis tersebut, zahirihima. Zahir, atas kedua kasut. Zahir tu mana apa? Bahagian atas. Kalau sapu tepi, kiri, kanan, bawah, dalam mazhab kita Syafi'i, menurut imam kita tidak sah. Sebab apa? Sebab hadis kata sapu atas. Sunat je sapu bawah. Kalau kita nak sapu atas, sunat sapu bawah. Tapi kalau sapu bawah sahaja, atas tak sapu, hukumnya tak sah. Sapu khuf. Itulah maksud Al-Imam Syafi'i daripada kalam muridnya Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Ini Muzani, Al-Buwaiti, Rabi' bin Sulaiman. Ini tuan-tuan semua anak murid Imam Syafi'i di Mesir. Diorang inilah yang meneruskan legasi Imam Syafi'i sampailah pada hari ini. Imam Syafi'i dia ada dua orang anak murid. Dia ada dua golongan anak murid. Yang pertama anak murid di Baghdad, Imam Abu Thawr, Imam Ahmad Ibn Hanbal, mereka ni lah. Kemudian tahun 196 Hijrah, Imam Syafi'i bermusafir ke Mesir. Duduk sana daripada tahun 196 sampai Imam Syafi'i wafat 204 Hijrah. Di sanalah tuan-tuan dia mengasaskan mazhab Syafi'i. Yang hari ni orang Malaysia kita pakai satu dunia lah kita kata. Kebanyakan hari ni dalam dunia ni dua mazhab yang dominan. Yang pertama Hanafi, yang keduanya Syafi'i. Kalau wallahu alam atas sebab apa mazhab ni berkembang, bagi saya lah, perkembangan mazhab ni yang pertama kerana penulisan kitab. Kitab tu tersebar banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah, kerajaan. Mana raja masa tu ataupun khalifah masa tu bermazhab dengan mazhab tersebut. Kalau contoh macam Turki Osmaniyah kan, kerajaan Osmaniyah, mazhab mereka adalah Hanafi. Hatta Muhammad Al-Fatih yang buka kota Konstantinopel tu, mazhab rasmi ada mazhab Hanafi.
mazhab Hanafi. Akidahnya akidah Maturidiyah. Tasawufnya adalah tasawuf tariqat Naqsyabandi. Tu Syekh Muhammad Sultan Muhammad Al-Fatih tu. Dia orang tarikat. Orang Naqsyabandi, orang berpegang dengan Hanafi dan berakidah dengan salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah dipanggil Al-Maturidi. Dan berterusanlah benda tu sampai pada hari ini. Kita di Malaysia ni pula tuan-tuan, sebab kerana pendakwah datang daripada Yaman masuk ke Malaysia, yang Yaman ni dikenali sebagai mazhab majoritinya Syafi'i, Islamkan raja-raja dulu. Akhirnya raja tu berpegang dengan mazhab Syafi'i berasaskan kepada dakwah yang dibawa oleh siapa? Pendakwah daripada Yaman. Betul, kita di Malaysia ni rasminya Syafi'i lah, illa Perlis, kecuali Perlis. 14 negeri dalam Malaysia, 13 semuanya Syafi'i. Kecuali Perlis. Perlis dia tidak ada mazhab muayyanah. Tidak ada mazhab tertentu. Walaupun baru-baru ni Sohibul Samaha Dr. Mazhab launchkan satu buku mazhab Hanbali. Sebab saya guru takmir. Kita guru takmir bawah JAKIM ni. Perak dia ada silibus fiqh. Silibus fiqh ni tuan-tuan ajar mazhab Syafi'i. Perak, Kedah, Selangor, Pinang, Sabah, Sarawak, semua tu 13 negeri semuanya fiqh mazhab Syafi'i. Sohibul Samaha Dr. Mazhab baru-baru ni Mufti Perlis dia launchkan satu buku terjemahan mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali dan atas perintah, atas arahan daripada Sohibul Samaha Mufti Perlis, diwajibkan guru takmir ajar mazhab Hanbali ni kepada orang Perlis. Maksudnya apa tuan-tuan? Perlis dia tetap bermazhab. Walaupun dia pun tak nak pakai, dia orang tak menggunakan secara konsisten mazhab Syafi'i dalam fatwa dan sebagainya, tapi masih lagi bertakluk kepada aliran 4 mazhab. Kulah kita nak ubah satu hari, kulah 30 tahun dulu, 30 tahun akan datang, Perak nak ubah jadi Hanafi, tak apa. Tak ada masalah. Nak ubah jadi Hanafi pun boleh, nak ubah jadi Hanbali pun boleh, Maliki pun boleh, Syafi'i pun boleh. Yang tak boleh ni tak ada apa nak ubah tu. Dia tak ada apa, dia kata saya tak pakai apa, Syafi'i tak pakai, Hanbali tak pakai, Hanafi tak pakai, apa orang tak pakai. Habis tu hang pakai apa? Saya pakai saya. Itu hang buat urusan diri hang lah. Sehingga bertakluk 4 mazhab tak ada masalah. Sebab 4 mazhab ni iktibar. Iktibar mana dia akui oleh satu dunia Islam. Dunia kita ada terima 4 mazhab. Cuma dalam bidang fatwa dia adalah perbezaan. Cuma saya nak kata pada sudut mazhab Syafi'i itu sendiri, pertibarannya kenapa boleh meluas, antara sebabnya tuan-tuan, mazhab ni dia ada ulama-ulama yang membawanya bagi setiap tabaqah, setiap peringkat. Daripada zaman Imam Syafi'i turun kepada murid Imam Syafi'i, turun sampailah zaman pada hari ini. Ulama-ulama Syafi'i ini ramai. Dan kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i ini pula tuan-tuan berlambak-lambak. Kalau kita di Malaysia terkenal dengan Sabilal, Muhtadin, Buraitu Tullab, Matla'ul Badrain, Kasyaful Lisan. Ini kitab 4 ni, yang dibaca di masjid dan juga di surau dan juga di pondok-pondok. Betul, kalau tuan-tuan ada masa lah kan, ke Ustaz Zaki mengajak kitab Sabilal tu, itu pun cukup dah tuan-tuan. Kalau mengaji betul lah kitab Sabilal tu, kira rubuh ibadat mazhab Syafi'i ni lepas. Kira lepas dah. Maksudnya jadi tok guru dah lah. Boleh mengajar lah lepas tu. Kalau baca kitab Sabilal tu, mengaji Ustaz Zaki dengan mengajar tu, kita bawa kita dengar apa semua kan, cukup dah tuan-tuan. Cukup. Yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, kitab Sabilal ni, saya lah setakat ni saya mengajak masjid dengan surau. Hanya masjid tuan-tuan saja mengaji kitab tu. Masjid ni ya. Masjid ni tak ada. Sebab yang pertama, kitab Sabilal tu yang nak mengajak tu dia mesti kuasai fiqh Syafi'i. Satu. Yang keduanya tuan-tuan,
Kitab Sabilan ni dia dikarang oleh satu orang ulama, Syekh Asy'ad Banjari. Dia ni asal orang Banjar. Orang Banjar. Dalam kitab Sabilan ni dia ada kalimah-kalimah Banjar. Kalau kita bukan orang Banjar dan kita pun tak pernah mengaji dengan tok guru kita, sampai kalimah tu kita jam. Tak boleh nak pergi. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya tuan-tuan, tok guru pekah kita ramai dah meninggal dunia. Tok guru pekah. Yang banyak tok garu. Tok garu banyak. Saya pun tok garu juga. Jadi tok guru ni dah lama wafat. Dah tak ada dah. Jadi nak wariskan ilmu tu dah kurang. Apa tu kalau kita tengok di masjid dengan di surau ni, jarang mengajar, jarang kita jumpa ustaz mengajar kitab Sabilal. Sabilah Muhtadin tu. 2 jilid kan? Letaklah 1 jilid tebal tu. Jarang. Kemudian bahasa lah. Bahasa dia bukan bahasa Melayu moden. Dia akan jumpa dan bermula dan bahawasanya, lagi jumpa dan. Betul ada satu orang saya mengajar kitab apa nama Matla'ul Badrain. Ada satu orang pakcik tanya, ustaz, kitab ni dia tak ada titik ke? Kitab Jawi memang tak ada titik. Ada pun dan. Dia kata dan ni tak dan ke? Bukan tak dan. Dan tu dia bahasanya dia ada i'rab nahwu kat tu, mungkin dan itu mana waw tu mungkin waw istinaf pada maksud bermula. Jadi benda tu tok guru tu dia kena tahu. Kalau tak tahu itu tuan-tuan tak boleh. Tu kita Sabilah kan tuan-tuan, ada masa orang Ustaz Zaki mengajak majlis ni sebulan 2 kali tu. Hari Sabtu kedua dengan Rabu keempat. Jadi kalau tuan-tuan ada masa dengar. Selesai kitab Sabilah ni tuan-tuan, selesai dah fiqh kita. Dalam rubu' ibadat. Rubu' muamalat buka kitab lain pula. Tapi nak kata rubu' ibadat selesai dengan baca kitab Sabilah. Sebab kitab Sabilah ni dibaca di pondok. Di pondok-pondok akan baca. Pakai masalah 7 tahun, kalau masukkan 5 tahun, jalan nak hurai satu-satu kan. Tapi nak kata itulah kitab mazhab Syafi'i yang bagi saya lah, bagi orang awam macam kita, orang Melayu kita ni, sesuai baca kitab tu. Nak baca kitab Arab macam ni tuan-tuan payah. Kan kita pula tak tahu. Kemudian guru nak mengajar pun payah juga. Baca kitab Jawi tu. Dan ni pula dengan kata Sabilah pun dah ada rumi. Dirumikan oleh almarhum Datuk Abu Hasan Din Al-Hafiz. Rasanya ada di pasaran ada jual. Jadi beli kitab tu kita baca dengan Ustaz Zaki yang duk mengajar tu. Itu kitab Sabilah lah tuan-tuan. Jadi banyak cerita dalam benda tu. Cuma nak kata dalam mazhab kita Syafi'i, macam itulah caranya datang. Dan hari ni kita alhamdulillah kita bermazhab dengan satu mazhab yang imam tu diakui keilmuannya oleh dunia Islam. Tak ada mana-mana ulama yang mengingkari kealiman, kesolehan, kewalian Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i yang wafat 204 Hijrah. Daripada beliau lah akhirnya pada muncul satu mazhab yang diterima oleh satu dunia Islam, namanya mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Alhamdulillah atas nikmat tersebut. Jadi kalau tuan-tuan pergi Mesir, jalan bolehlah ziarah makam beliau di sana. Imam Syafi'i dia wafat di Mesir, dia lahir di Gaza, Palestin, wafat di Mesir 204 Hijrah, dan di sanalah dia dikebumikan, dimakamkan. Jadi kalau kita ada duit, kita ada banyak rezeki kita, kalau kita berjalan ke Mesir, boleh ziarah makam Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu atas rasa syukur kita sebab Imam Syafi'i telah memberi satu jalan kepada kita. Dia tebah danau, dia tebah pokok hutan apa supaya kita boleh berjalan elok ya, atas manhaj nubuwah, atas metodologi kenabian. Daripada fiqh tu dia ambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia aturkan jalan kita dengan baik. Itulah imam kita Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dan insya-Allah ni kita akan sambung dalam bab fil mashi ala jawrabaini wa na'laini. Ini bab cerita khusus berkenaan boleh tak sapu air atas 2 stokin. Jarut tu mana stokin, na'lain maknanya 2 kasut. InsyaAllah kita akan lihat hadisnya dan bagaimana ulama-ulama fiqh, terutamanya ulama dalam mazhab kita Syafi'i, membahas berkenaan dengan hadis sapu atas 2 stokin
dan 2 kasut. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Subhanallahi wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wa bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.